Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suhairi bin Syafiee, guru dari SJKC Sungai Buloh. Sekarang, saya dan ahli-ahli kumpulan saya ingin membentangkan perkongsian amalan terbaik sekolah kami yang bertajuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dalam kalangan guru-guru SJKC Sungai Buloh melalui pementoran yang berfokus dan berterusan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli pasukan perkongsian amalan terbaik sekolah kami. Penulis bahan pembentangan Puan Lok Choi San, Guru Besar SJKC Sungai Buloh. Pembentang pertama Puan Wong Ying Fan, Penolong Kanan Pentadbiran. Pembentang kedua Encik Chu Ming Fei, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Dan pembentang ketiga Encik Suhairi bin Syafiee, Ketua Panitia Bahasa Melayu SJKC Sungai Buloh. Dalam tempoh 34 tahun ini, ramai belajar, ibu bapa dan guru hanya mementingkan UPSR. Seolah-olah pendidikan rendah kita berkisar pada UPSR. Sejak Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan pemansuhan UPSR dan memperkukuh pentafsiran bilik darjah, soalan yang paling kerap ditanya ialah, adakah pentafsiran bilik darjah adil? Adakah pentafsiran bilik darjah mengukur kebolehan belajar dengan tepat? Adakah keputusan pentafsiran bilik darjah boleh dipercayai? Untuk pentafsiran bilik darjah, keadilan dan kesaksamaan bukanlah kunci. Tetapi sama ada ia boleh menggalakkan pembelajaran secara berkesan adalah kuncinya. Dalam erti kata lain, pentafsiran bilik darjah bukanlah tentang membuktikan betapa baik atau teruk belajar, tetapi tentang membantu belajar berajar dengan lebih baik melalui pengumpulan data. Kajian-kajian yang lepas menunjukkan pengurusan PBD yang kurang berkesan memberikan implikasi buruk terhadap kemampuan PBD itu sendiri sebagai kayu ukur terhadap kemenjadian murid. Guru besar sebagai peneraju sekolah dalam pelbagai aspek perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran pelaksanaan PBD. Seorang guru besar yang memiliki pengetahuan dan kemahiran yang cukup dalam bidang berkenaan baru dapat mengupayakan penolong-penolong kanan dan ketua-ketua pandemia supaya golongan SLD dan MLT itu pun dapat dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD bagi memastikan pelaksanaan PBD di sekolah mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sebelum kita pergi jauh, lebih baik kita meneliti dan memahami dengan baik tentang tanggungjawab guru besar dalam pelaksanaan PBD di sekolah. Berdasarkan buku panduan PBD edisi kedua 2019, tanggungjawab guru besar dalam pelaksanaan PBD di sekolah adalah seperti berikut. Memahami kepentingan dan konsep dalam pelaksanaan PBD. Memimpin
dan membimbing guru dalam melaksanakan PBD. Mengeluarkan arahan di peringkat sekolah bagi pelaksanaan PBD. Mempengerusikan mesyuarat penyelarasan PBD di peringkat sekolah. Memantau pelaksanaan PBD dalam kalangan guru. Mengeluarkan arahan pelaporan pelaksanaan PBD. Mengeluarkan arahan membuat intervensi sebagai tindakan susulan murid jika ada. Dengan kata lain, dalam konteks ini, kita perlu andaikan PGB dapat memainkan peranan sebagai pakar rujuk di sekolah dengan berkesan. Dengan kata lain, pengetua dan guru besar itu perlu sangat mahir dalam bidang yang cikgu-cikgu perlu dibimbing. Sekiranya PGB tidak mahir dalam bidang berkenaan, maka PGB boleh meminta pegawai PBD, pegawai JPN, pensyarah di institusi pendidikan tinggi dan pakar-pakar rujuk lain untuk memberi perkhidmatan kebakaran dengan memberi ladap kepada cikgu-cikgu di sekolah yang memerlukannya. Demi untuk memimpin dan membimbing guru-guru di sekolah dalam melaksanakan PBD secara berkesan sebagai pemimpin, pentadbir sekolah, guru besar dan pihak pentadbir perlu terlebih dahulu melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan dalam bidang PBD dan penjaminan kualiti PBD. Dengan kata lain, para guru besar dan pihak pentadbir perlu membaca, meneliti dan memahami baik segala isi kandungan dalam 2 buah buku panduan yang saya tunjukkan ini, iaitu buku panduan PBD edisi kedua 2019 dan buku panduan penjaminan kualiti PBS 2014. Penghasilan 2 buah buku panduan ini adalah untuk membantu pentadbir sekolah, iaitu para guru besar untuk memastikan pelaksanaan PBD di sekolah masing-masing adalah berkualiti, berkesan dan kekal. Guru besar kami mula berkhidmat di sekolah ini pada 6 Disember 2021. Pada peringkat awal, beliau berkhidmat di sekolah ini. Kerja penjaminan kualiti PBD adalah sesuatu kerja yang susah dan membebankan beliau. Ini adalah kerana hasil soal selidik yang dijalankan pada 8 Februari 2022 menunjukkan tiada seorang penolong kanan, ketua panitia atau guru yang ada pengalaman dalam kerja-kerja penjaminan kualiti PBD. Melalui soal selidik juga, guru besar mengetahui bahawa sebelum ini, guru-guru di sekolah ini diminta mengisi instrumen 4P tanpa melaksanakan kerja-kerja penjaminan kualiti PBD. Dengan kata lain, penjaminan kualiti PBD tidak dilaksanakan di sekolah ini secara bersungguh-sungguh. Guru besar berasa bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu guru-guru di sekolah ini, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam mengurus pelaksanaan PBD khasnya
sebagai penyeraras. Pelan intervensi yang terdiri daripada 4 langkah telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penjaminan kualiti PBD dalam kalangan guru-guru. Sebagai permulaan, guru besar memberi taklimat penataraan penjaminan kualiti PBD kepada guru-guru. Guru besar memberi pementoran dan bimbingan kepada semua guru secara mendalam tentang penjaminan kualiti PBD dan instrumen 4P. Guru besar juga menggalakkan cikgu-cikgu supaya sentiasa bertanya jika menemui masalah dalam pelaksanaan penjaminan kualiti PBD untuk memastikan cikgu-cikgu betul-betul menguasai kemahiran penjaminan kualiti PBD. Langkah kedua, dalam pelan intervensi yang dijalankan merupakan bimbingan dan konsultansi pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD di sekolah oleh SISC Plus PBD Kuala Kangsar. Disebabkan guru besar baru bertukar ke sekolah berkhidmat yang baharu, perlukan masa untuk menyesuaikan diri dan melakukan perubahan di sekolah baharu. Maka pihak PBD melawat guru besar di sekolah baharu, memberi motivasi kepada guru besar agar terus mempraktikkan amalan terbaik di sekolah lama, di sekolah baharu. Bimbingan dan pementoran yang berterusan daripada pihak PBD kepada guru besar adalah amat penting supaya guru besar dapat dimotivasikan dan seterusnya mencipta kejayaan dan kecemerlangan di sekolah berkhidmat yang baharu. Langkah ketiga, dalam pelan intervensi yang dimaksudkan ialah latihan penjaminan kualiti PBD, jadual pencerapan PDDC dan jadual penjaminan kualiti PBD disediakan. Senarai semak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan penjaminan kualiti PBD disediakan untuk memudahkan kerja personel penjaminan kualiti PBD dalam mengisi instrumen 4P yang betul dan memudahkan kerja guru penyeraras PBD dalam menyusun dan menyimpan dokumen-dokumen berkenaan dalam fail penjaminan kualiti PBD. Sebelum guru-guru menguasai pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti PBD, guru besar menjadi personel pemantauan dan personel pementoran. PK-PK dan ketua-ketua panitia diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai personel penyerarasan dan personel pengesanan melalui latihan berfokus yang berterusan sejak 23 Mac 2022. 3 orang PK dan 4 orang ketua panitia telah berjaya diupayakan dan dapat menguasai kemahiran dan pengetahuan pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD. Langkah terakhir, iaitu langkah keempat, yang dijalankan ialah bimbingan atau pementoran dalaman yang berfokus dan berterusan. Ketiga PK-PK dan ketua-ketua panitia melaksanakan penjaminan kualiti PBD, isu atau kekurangan pelaksanaan penjaminan kualiti PBD dalam kalangan golongan SLT dan MLT akan dikesan. Guru besar memberi bimbingan atau pementoran yang berfokus kepada golongan SLT dan
MLT adalah petaslakan isu atau kekurangan dalam kalangan SLT dan MLT. Maka, bimbingan atau pementoran adalah dilaksanakan sepanjang tahun secara berterusan. Seterusnya, saya ingin menunjukkan evidence pelaksanaan plan intervensi 4 langkah yang kami sebutkan tadi kepada kalian. Ini ialah laporan bergambar bagi taklimat penataran penjaminan kualiti PBD peringkat sekolah yang telah dilaksanakan pada 8 Februari hingga 10 Februari 2022. Ini adalah laporan bergambar, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD di sekolah oleh SISC Plus PBD Kuala Kangsar yang telah dilaksanakan pada 10 Februari 2022. Seterusnya, ini adalah laporan bergambar, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD di sekolah oleh SISC Plus PBD Kuala Kangsar yang telah dijalankan pada 13 Februari 2022. Laporan bergambar berikut adalah latihan penjaminan kualiti PBD yang telah dilaksanakan di sekolah pada 23 Mac 2022. Penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia diberi latihan untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD di bawah bimbingan guru besar. Laporan bergambar ini menunjukkan bekas penolong kanan pendaptaran sekolah kami memimpin ketua-ketua panitia melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Dengan kata lain, ini bermaksud bekas penolong kanan pentadbiran telah berjaya diupayakan dan dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD secara berdikari. Dan besarlah harapan kami agar budaya ini dapat diamalkan di sekolah lain pula. Laporan bergambar ini menunjukkan penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan co-kurikulum melaksanakan penjaminan kualiti PBD pada bulan April 2022. Dengan kata lain, 2 orang penolong kanan tersebut telah dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan setelah diberi latihan dan pementoran penjaminan kualiti yang berfokus dan berkesan. Guru besar kami tidak jemu dalam memberi latihan penjaminan kualiti PBD kepada penolong kanan dan ketua-ketua panitia di samping membimbing kami sehingga kami betul-betul menguasai kemahiran dan pengetahuan penjaminan kualiti PBD. Untuk makluman kalian, latihan penjaminan kualiti PBD diberikan kepada kami sejak 23 Mac 2022 hingga sekarang. Latihan yang berfokus dan berterusan ini pasti telah mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan penjaminan kualiti PBD dalam kalangan penolong kanan dan ketua-ketua panitia. Latihan penjaminan kualiti PBD yang berfokus dan berterusan membuat penolong-penolong kanan
dan ketua-ketua panitia lebih berkeyakinan dalam melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Laporan bergambar ini adalah latihan penjaminan kualiti PBD yang dilaksanakan oleh ketua-ketua panitia secara berdikari tanpa bimbingan guru besar. Laporan bergambar ini adalah latihan penjaminan kualiti PBD yang telah dilaksanakan pada 25 Julai 2022 melibatkan penolongkanan pentadbiran sebagai personel penyelarasan dan guru besar cuma memainkan peranan sebagai pemerhati. Laporan bergambar ini menunjukkan latihan penjaminan kualiti PBD yang telah dilaksanakan pada bulan Julai 2022. Laporan bergambar ini menunjukkan latihan penjaminan kualiti PBD yang telah dilaksanakan pada bulan Ogos tahun 2022 yang melibatkan penolongkanan pentadbiran sebagai personel penyelarasan dan penolongkanan co-kurikulum sebagai personel pengesanan, guru besar sebagai pemerhati. Seterusnya, saya akan menunjukkan laporan bergambar berkenaan bimbingan atau pementoran dalaman yang berfokus dan berterusan yang telah dijalankan di sekolah kami. Laporan bergambar ini menunjukkan guru besar sedang memberi bimbingan atau pementoran dalaman kepada guru penyelaras PBD. Laporan bergambar ini menunjukkan guru besar memberi bimbingan atau pementoran kepada saya, iaitu penolongkanan pentadbiran semasa. Laporan bergambar seterusnya menunjukkan guru besar sedang memberikan bimbingan atau pementoran dalaman kepada ketua panitia bahasa Melayu. Laporan bergambar ini menunjukkan guru besar sedang memberi bimbingan atau pementoran dalaman kepada 2 orang guru akademik biasa. Laporan bergambar ini menunjukkan guru besar sedang memberi bimbingan atau pementoran dalaman kepada bekas penolongkanan pentadbiran sekolah kami. Laporan bergambar ini menunjukkan guru besar sedang memberikan bimbingan atau pementoran dalaman kepada penolongkanan pentadbiran semasa dan juga ketua panitia bahasa English. Tahukah anda apakah objektif pementoran yang berfokus dan berterusan? Pementoran berfokus dan berterusan adalah bertujuan untuk mengupayakan penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia supaya melaksanakan PBD dan penjaminan kualiti PBD di sekolah mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada murid-murid serta menjamin kesahan dan kebolehpercayaan tahap penguasaan yang diberikan. Membimbing dan mengupayakan penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia melaksanakan penjaminan kualiti PBD berdasarkan RPH, standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang berkaitan. Membimbing penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia mengisi instrumen 4P, iaitu pemantauan, pementoran,
penyelarasan dan pengesanan. Membimbing penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia menyatakan isu yang ditemui ketika melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Membimbing penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia mencadangkan intervensi untuk mengatasi isu yang ditemui. Membimbing penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia supaya memastikan guru-guru memberi tahap penguasaan berdasarkan hasil kerja, respon murid yang autentik. Seterusnya, kami ingin berkongsi impak pementoran yang berfokus dan berterusan. Sebelum diberi pementoran berfokus dan berterusan, saya tidak memahami dengan baik konsep dan kepentingan penjaminan kualiti PBD. Saya tidak berkeyakinan dalam melaksanakan penjaminan kualiti PBD di sekolah. Selepas diberi pementoran berfokus dan berterusan, saya telah mendapat banyak pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti PBD. Saya berasa lebih berkeyakinan dalam melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Saya juga memahami dengan baik peranan saya dalam memastikan guru-guru melaksanakan PBS melalui pentafsiran bilik darjah PBD secara berkesan sebagai ganti pemansuhan UPSR. Sebelum ini, saya kurang memahami tugas sebenar saya dengan baik dalam memastikan guru-guru bahasa Melayu melaksanakan PBD secara berkesan. Di samping itu, kesahihan dan kesahan data pelaporan PBD yang dilaporkan juga diragui kerana tahap penguasaan murid ditentukan tanpa melalui proses penjaminan kualiti. Selain itu, kurangnya latihan dan bimbingan juga menyebabkan saya berasa kurang yakin untuk memilih kaedah-kaedah pentaksiran yang sesuai dengan penyataan standard kurikulum dan standard prestasi seperti dalam DSKP. Saya juga masih kabur dan tidak mahir terutama dalam teknik-teknik pentaksiran PBD. Saya juga tidak bersedia melaksanakan PBD kerana kekurangan latihan. Secara tidak langsung menjejaskan keyakinan saya untuk melaksanakan PBD. Saya kurang yakin memilih aktiviti yang sesuai untuk dijalankan ketika melaksanakan PBD. Pemantauan yang kurang dilaksanakan terhadap pelaksanaan PBD menyebabkan pelaporan tahap penguasaan murid dilaporkan secara tidak berintegriti. Pemantauan pelaksanaan PBD oleh pihak pentadbir yang sekadar berfokuskan kepada laporan penulisan dan menimbulkan isu mengenai accountability pentaksiran berkenaan. Antaranya meliputi isu perbuatan penipuan, termasuk membetulkan sikap murid yang tidak serius terhadap projek dan kerja lisan yang dijalankan. Perkara ini berlaku kerana pemantauan yang tidak dijalankan pada tahap amali ataupun penekanan tidak diberikan oleh pentaksir terhadap pemantauan peringkat proses. Akhir sekali, saya dapat
lebih pengetahuan dan kemahiran PBD saya telah meningkat dan saya dapat memainkan peranan sebagai personal penyelarasan dalam penjaminan kualiti PBD dengan penuh keyakinan. Dan untuk makluman kalian, sebelum tahun 2022, di sekolah kami tiada guru yang dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Selepas pementoran berfokus dan berterusan, diberikan kepada guru-guru 8 orang, iaitu 57.14% guru dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Dan ini membuktikan kaedah pementoran yang berfokus dan berterusan adalah berkesan dan memberi impak yang positif kepada sekolah dan kemenjadian akademik murid. Sebagai kesimpulannya, change, hard at the beginning, messy in the middle, gorgeous in the end. Sekian saja perkongsian kami. Kalau ada salah silap, mohon tunjuk aja. Terima kasih.